oleh pembesar mereka yang ketiga pembesar Mekah ni, Abu Sufyan nama dia. Dan Abu Sufyan tu plan balas dendam. Balas dendam. Rasulullah sendiri berpendapat untuk stay dalam Madinah sebab Madinah masa tu kuat. Madinah mempunyai kubu yang kuat. Maknanya stay dalam Madinah je, kalau orang datang serang, kita boleh serang, kita boleh lawan. Tapi majoriti daripada sahabat berpendapat untuk keluar. Maknanya keluar dari kota Madinah. Sebab apa? Sebab mereka ramai dia kalau mereka tak dapat join dalam perang Badar. Mereka dengar apa yang berlaku perang Badar. Ada pertolongan daripada Allah. Allah hantar malaikat untuk menyerang. Dan dan orang yang join peperangan Badar ni mendapat harta rampasan yang banyak. Jadi bila mereka dengar benda tu, jadi bertambah rasa semangat tu. Dan mereka mendesak Rasulullah untuk keluar. Termasuklah yang mendesak itu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau kita bertahan dalam Madinah, kita dianggap pengecut." Jadi Rasulullah kata, "Okey, kalau dah ramai nak keluar, kita keluar. Tapi semalam aku ada mendapat satu mimpi." Mimpi tu menyebut tentang 3 perkara. Yang pertama, Rasulullah kata, "Aku bermimpi pedang aku retak." Yang kedua, ada lembu yang disembelih. Dan yang ketiga, tangan aku berada di belakang perisai yang kukuh. Dan sahabat tanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Yang pertama, pedang yang retak itu akan ada sahabat aku yang akan mati. Yang kedua, lembu yang disembelih itu maknanya akan ada kaum kerabat aku yang akan mati. Dan yang ketiga, tangan di belakang perisai kukuh, maknanya aku berselindung dalam Madinah." Selepas Rasulullah berkata demikian, terus baginda balik ke rumah untuk bersiaplah. Pada hari itu Rasulullah mengenakan 2 lapis baju perang. Kemudian ketika Rasulullah sedang bersiap, adalah baki-baki dari sahabat yang berkumpul tadi bincang balik. Dan nampaknya kita dah mendesak Rasulullah. Rasulullah nak bertahan tapi kita nak keluar. Jadi ada beberapa orang sahabat yang pergi jumpa Rasulullah balik dan kata, "Ya Rasulullah, kalau kau nak bertahan dalam Madinah, kita bertahan saja." Tapi apa respon Rasulullah? Rasulullah kata, tidak layak bagi seorang Nabi sudah mengenakan ataupun sudah memakai pakaian perang kemudian menanggalkannya semula. Kecuali Allah sudah menetapkan sama ada kita menang ataupun kalah, hidup ataupun kita mati. Jadi apa yang sahabat faham, maknanya akan keluarlah. Kalau kita tengok di belakang saya ni, Bukit Pemanah. Bukit Pemanah yang ada orang naik kan. Okey, Bukit Pemanah ni, daripada Bukit Pemanah ni sebenarnya di sebelah sana adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itulah kubu Madinah. Dan tentera muslimin keluar daripada kubu Madinah terus ke okey, maafkan saya, yang Bukit Uhud ada yang kita nampak terbesar tadi. Yang Bukit Uhud. So you pray when solat jenazah, you get the pahala of one Bukit Uhud. Berjalan di lereng-lereng bukit. Di pertengahan jalan, They walked on the daripada 1,000 orang cliff. keluar daripada tim, keluar 300 orang. 300 orang tu tentera ataupun orang munafik. Orang munafik 300 orang keluar. Memang straight saja dia orang keluar sebab nak suruh bagi jam kan. Daripada 1,000 keluar 300, hampir separuh. Maknanya kalau kita rasa down dah banyak kan. Sedangkan tentera musyrikin tu 3,000 orang. Dan antara strategi tentera muslimin, Rasulullah menghantar 50 orang tentera memanah ke atas bukit ni, yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Kalau kita dengar dalam hadis sebelum ni, Abdullah bin Jubair, ada 2 orang sahabat Nabi, Abdullah bin Jubair dan Abdullah bin Jubair, dan dihantar ke atas ni
Abdullah bin Jubair bersama 50 orang tentera pemanah. Kalau pemanah ni zaman sekarang macam sniper lah, power antara songgak. Jadi tentera musyrikin terus berjalan. Tentera musyrikin datang dari arah mana? Kalau kita tengok kan, sudah ada atas dia ada bersama dia. That's where all the bad guys came from. Datang dari arah sana dan terus ke awal-awal perjalanan tentera musyrikin ada kelebihan. Sebab apa? Sebab adanya tentera pemanah. Awal perjalanan kaum musyrikin tak boleh buat apa. Sebab anak panas daripada musyrik ni menyebabkan kaum musyrikin terpukul mundur. Kalau zaman dulu perang ni, sesuatu kumpulan ni dia dianggap buat berdasarkan bendera. Kaum musyrikin tentera musyrikin melantik 11 orang pemegang bendera. Maknanya kalau dah jatuh satu, orang lain pula dia ada giliran dia. Dan di awal peperangan 11 orang pemegang bendera musyrikin mati. Semua mati. Dan antara pemegang bendera panglima perang bagi kaum muslimin adalah Sayyidina Hamzah. Dan tentera daripada Sayyidina Hamzah menang. Di awal peperangan dikira menang kerana semua sudah mati dan Sayyidina Hamzah ralik ataupun tengah bersemangat untuk mengejar sehingga kan kaum musyrikin lari hingga meninggalkan kemah-kemah dia, meninggalkan harta dia orang, meninggalkan perempuan-perempuan dia orang. Perempuan yang dia orang bawa untuk menghiburkan tentera. Jadi apa yang berlaku? 43 daripada tentera yang berada di atas bukit ni, dia tergoda tengok sebab rasa dah menang kan. Sedangkan sebenarnya Rasulullah pesan kepada Abdullah bin Jubair, apa yang berlaku, kita menang ataupun kita kalah, jangan turun dari bukit ni. Tapi 43 orang ni dia dah tergoda tengok harta. Dan 43 orang tu turun untuk bantu kumpul. Dia orang tak curi. Tapi dia orang bantu untuk kumpul harta tu. Apa yang berlaku sebenarnya, tentera musyrikin dia pun ada strategi. Sebenarnya kalau kita tengok ada longkang belakang. Ada longkang. Kalau dulu lembah lah ni, lembah. Dia lagi dalam. Menyebabkan kalau orang yang duduk atas bukit ni tak nampak orang yang berada dalam lembah. Tentera musyrikin menghantar 200 tentera yang diketuai oleh Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid masa tu belum masuk Islam. Dan bila Khalid tengok cuma tinggal 7 orang dah atas bukit ni, terus Khalid menyerang, membunuh semua yang ada atas bukit ni. Kemudian turun untuk membunuh semua 43 yang turun tadi. Maknanya 50 semua habis. Lepas dah bunuh semua dan tentera daripada Khalid Al-Walid ni tentera berkuda. Tentera berkuda ni sangat bahayalah dulu. Sebab kuda perang ni dia dilatih untuk melanggar orang, untuk menggigit, menendang. Sangat bahaya sehingga kan tentera daripada Khalid ni boleh angkat balik bendera kaum musyrikin yang jatuh tadi. Jadi disebabkan itu, tentera musyrikin yang dah lari tadi, terus dia nampak bendera dia naik balik. Dan dia orang patah balik. Ketika itu berlaku peperangan dari dua hala. Kaum muslimin, tentera muslimin di tengah, musyrikin di depan, tentera Khalid dari belakang. Disebabkan itu Rasulullah menyuruh untuk lari naik atas Bukit Uhud yang tinggi.
ketika dalam perjalanan nak lari tu, Rasulullah jatuh dalam lubang. Lubang tu lubang yang disediakan oleh lubang perangkap yang disediakan oleh orang munafik. Orang munafik 300 dia orang memang dah buat perangkap, dan ternyata perangkap itu memang menjadi perangkap tu idea daripada Abu Amir Al-Fasi. Abu Amir ni dia sebenarnya dia orang kafir. Kalau Rasulullah tak datang Madinah, sebenarnya dia yang jadi raja Madinah. Tapi lepas Rasulullah datang, jadi majoriti orang dekat Madinah nak Rasulullah menjadi raja dekat Madinah. Dan dia rasa tak puas hatilah. Dia menyuruh dia suruh Abdullah Ubaidillah bin Salul, ketua daripada kaum munafik tu, gali lubang. Dan Rasulullah ternyata menjadi perangkap Rasulullah jatuh. Dan ketika itulah kaum tentera muslimin yang sibuk mengejar tentera musyrikin tadi kembali bila nampak bendera naik balik. Dan Sayyidina Hamzah, apa yang dia fikir masa tu cuma nak selamatkan Rasulullah. Dan dalam perjalanan dia kembali, ketika itulah Sayyidina Hamzah syahid. Dibunuh oleh seorang musyrikin yang bernama Wahsy. Wahsy ni dia hamba je. Tapi dia ditawarkan, dia mendapat offer kalau dapat membunuh Hamzah, dia akan dibebaskan dan dapat beberapa habuan lain lah. Bahayanya, tapi Wahsy di akhir selepas pada tu dia masuk Islam kan. Tapi dia kata masa dia bunuh Sayyidina Hamzah, dia tombak Sayyidina Hamzah sehingga tembus badan. Tembus badan. Dan dia kata, selepas aku membunuh Sayyidina Hamzah masih mengejar aku, sehingga aku berfikir aku pun akan mati masa tu. Nak berkata kuatnya Sayyidina Hamzah ni, dia terkenal dengan dia berbadan besar dan sangat kuat. Jadi tak mampu Sayyidina Hamzah tak mampu melawan kesakitan. Dan Sayyidina Hamzah syahid dekat situ. Terus Rasulullah jatuh dalam perangkap. Dan ketika itu ada beberapa kaum musyrikin yang ditugaskan khusus untuk membunuh Rasulullah. Dan bila dia jumpa Rasulullah dalam lubang, masa itulah Rasulullah dipukul dengan sangat teruk. Dihayun pedang ke atas bahu Rasulullah, tapi disebabkan 2 lapis tak luka, tapi sakit. Rasulullah kata, aku merasa sakit di pukulan itu sehingga sebulan. Dan dipukul topi perang Rasulullah, sehingga pengikat besi dekat topi itu mencucuk pipi Rasulullah dan masuk ke dalam dekat kawasan yang tulang-tulang, yang menyebabkan tak boleh nak keluarkan guna tangan. Ketika Rasulullah teruk dipukul, ada sahabat yang bernama Talhah. Talhah ni, Sayyidina Abu Bakar kata, sungguh hari Uhud ni hari Talhah. Sebab apa? Talhah datang macam betul-betul macam hero, menyelamatkan Rasulullah, menghalang orang yang sedang pukul Rasulullah, sehingga badan dia sendiri penuh dengan anak panah. Dan dia dapat keluarkan, selain pada Talhah, ada juga serikan dari wanita namanya Nusaibah namanya. Rasulullah kata, aku melihat Nusaibah di mana-mana menyelamatkan aku. Dan selepas Rasulullah berjaya dikeluarkan daripada lubang tu, Rasulullah mengarahkan untuk naik ke Bukit Uhud. Bila semua tentera muslimin naik ke Bukit Uhud, tentera musyrikin tak tahu nak buat apa. Sebab memang kelebihan orang yang berada dekat atas lebih ada kelebihan berbanding orang yang berada dekat bawah. Dan masa tu tentera musyrikin marah. Dia orang tak tahu nak buat apa. Apa yang dia orang buat? Dia orang menghancurkan mayat-mayat muslimin. Menghancurkan sehingga mengkelar semua. Dan mayat Sayyidina Hamzah dipotong hidung, dibelah dada. Lagi-lagi yang banyak teruk merobek Sayyidina Hamzah ni adalah Hindun. Hindun ni dia ada dendam yang lebih. Sebab apa? Sebab beberapa saudara dia yang mati di tangan Sayyidina Hamzah.
masa perang Badar tahun sebelumnya tu. Jadi dialah yang paling berdendam dengan Sayyidina Hamzah. Jadi saya rasa setakat itu saja dari saya. Ada apa-apa soalan untuk perang Uhud? Tak ada. Okey, sekarang pukul 8.20. Kita akan berada dekat hingga pukul 8. Hingga pukul 8.45. Hingga pukul 8.45. Dekat sana kalau kita tengok ada peta dekat sana kan. Ada pagar. Makam syuhada, people that died during perang Uhud. Kita jumpa atas pers dapat lagi. Sampai 45. Jadi semua jasad syuhada semua dalam. Dari 16. Do you want to go up? No, I want to go to the kubur. Kubur, yeah. No need, no need.